Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para hadirin yang telah hadir pada pagi ini. Bertemu lagi kita dalam sesi pembincangan Forum Budaya Malaysia, yang mana tajuk kita pada hari ini ialah Budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Ainazah binti Nazri selaku pensyarah Jabatan Pengajian Bahasa Melayu di IPG Kampus Tunku Afwan Abzain. Saya Alhamdulillah telah berkhidmat selama 8 tahun di IPG yang sangat indah ini. Bersama saya ahli panel yang lain, iaitu seorang guru veteran seni budaya yang telah berkhidmat selama 22 tahun di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, SSEMS, maafkan saya. Jadi saya rasa semua tak sabar dah dengar pembincangan dan penerangan atau perkongsian daripada beliau lah. Nama yang diberi ialah Puan Nurin Nadiah binti Yusof. Jadi Puan sihat? Alhamdulillah sihat. Puan Nazra? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Saya tak nak membuang masa kita berdua dan para hadirin yang telah hadir ni. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit sebanyak maklumat tentang tajuk budaya ni sebenarnya. Okey, seperti mana yang kita tahu semua, negara kita negara Malaysia ni, dia merupakan sebuah negara yang merangkumi rakyat yang berbilang kaum. Oleh sebab itu, Malaysia ni merupakan salah satu negara yang bukan hanya makmur dari segi pembangunan, ekonomi dan sebagainya lah, tapi negara kita ni beridentitikan dengan pelbagai bangsa, agama dan budaya. Jadi untuk tajuk pada hari ini, kami berdua akan lebih memfokuskan dalam skop bidang kebudayaan ini kan, Di negara Malaysia, kebudayaan negara Malaysia lah. Betul? Secara umumnya tentang konsep Puan. Okey, secara umumnya, ini untuk pengetahuan masing-masing. Secara umumnya, konsep asas kebudayaan ini merupakan tamadun sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya lah kan. Jadi dari segi istilah pula, budaya ni merupakan satu dari segi istilah pula, budaya atau kebudayaan ini berasal daripada perkataan Sanskrit. Kita panggil sebagai budayah, yang mana perkataan budi tu adalah akal. Akal seseorang manusia tu ataupun seseorang individu tu. Jadi tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai culture kan, culture budaya. Jadi budaya ni juga terbentuk daripada banyak unsur sebenarnya. Maksudnya bawah budaya tu ada banyak, dari segi unsur agama, budaya, politik, adat istiadat, pakaian, bahasa dan kepercayaan sendiri kan. Okey, jadi sebenarnya kita dah tahu negara Malaysia ni banyak kaum, betul tak? Kaum Cina, Melayu, India. Jadi pelbagai budaya yang mereka ada kan. Jadi bukan setakat bangsa Cina, Melayu, India saja. Dekat bahagian Malaysia Timur pun kita ada pribumi, seperti orang asli, orang Iban dan sebagainya. Jadi menurut IBIT 2006, mengikut kajian yang saya pernah baca lah Puan, budaya dalam masyarakat ni sebenarnya boleh berubah seiring dengan peredaran masa kita sebenarnya. Dan dia sebenarnya sewaktu perubahan budaya tu, dia telah sedikit sebanyak membuka peluang kepada pengaruh-pengaruh yang lain untuk serap masuk dalam budaya masyarakat kita sebenarnya. Tapi fokus utama perbincangan kita pada kali ini, saya rasa kita boleh bincangkan tentang budaya Melayu sebenarnya. Banyak pengaruh asing kan yang telah meresap masuk dalam budaya Melayu. Bercakap tentang pelbagai budaya kan Puan. Maaf saya salah. Tapi saya nampak dekat IPG-KTA ni banyak kaum-kaum dalam ni berbilang bangsa. Nampak dalam dewan ni semua ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, bangsa India dan juga pribumi saya nampak ada ramai. Betul lah. Saya pun terkejut sebenarnya. Macam orang asing pun berpeluang macam kita sebenarnya. Betul. Sama-sama menghadiri forum kita pada malam inilah. Betul.
Oleh itu, saya, para hadirin yang dikasihi sekalian, izinkan saya ni untuk membuka tirailah diskusi bual bicara kita dengan lebih terperinci berkenaan tentang apa budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Jadi boleh Puan Nadiah kupas sedikit sebanyak tentang topik kita pada hari ini. Okey, boleh. Okay, terima kasih saudara panel Puan Nazrah. Ya. Okey, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Okey, sungguh menarik ya persoalan yang diajukan oleh Puan Nazrah tadi tentang penerimaan pengaruh asing dalam budaya Melayu. Okey, jadi siapakah golongan yang mempraktikkan budaya Melayu ni sebenarnya? Jadi sudah pasti masyarakat Melayu yang lebih dekat dengan budaya Melayu. Yang kita akan bincangkan pada malam inilah. Jadi, terlebih dahulu saya akan menceritakan sedikit tentang masyarakat Melayu, terutama di Malaysia. Jadi, asal-usul masyarakat Melayu tu macam mana? Jadi, masyarakat Melayu ni merupakan salah sebuah masyarakat yang terbesar bilangannya di rantau ini. Kewujudan masyarakat Melayu ni sebenarnya telah bermula sejak sebelum terbinanya Empayar Kesultanan Melayu Melaka lagi sebenarnya. Lama. Jadi masyarakat Melayu ni juga mempunyai susu galuh budayanya yang tersendiri. Masyarakat Melayu ni mempunyai budayanya yang tersendiri. Antaranya ialah budaya kesenian Melayu. Contohnya seperti seni persembahan, seperti tarian, teran kuda kepang, tangan, nyanyian, persembahan pentas pun kita dapat lihat kan yang terkenal di Malaysia ni, antaranya seperti Mak Yong, wayang kulit, Betul-betul. Hadrah dan juga kuda kepang. Serta seni tampak juga ada dalam budaya Melayu ni. Seperti seni ukis, seni bina, seni hias, tenunan, anyaman. Dan sebagainya. Sepertinya Banyak anyaman, jenis-jenis anyaman pun ada banyak. Contohnya rusuk kerbau, berdagun kan. Jadi selain daripada itu, ada juga permainan tradisional dalam masyarakat Melayu. Mempunyai budaya permainan tradisional antaranya seperti gasing, congkak, dan juga termasuk dalam kategori seni budaya lah. Jadi budaya Melayu ni yang wujud ni menyebabkan masyarakat Melayu mempunyai identiti yang tersendiri. Banyak. Namun begitu, masyarakat Melayu juga telah menerima kehadiran pelbagai budaya asing semenjak beratus tahun lamanya sehingga mengalami revolusi. Terdapat juga banyak pengaruh asing yang telah diterima dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Melayu kini, dan ianya dapat dilihat dari segi cara berpakaian, makanan, hiburan, majlis perkahwinan dan sebagainya yang kita dapat lihat pada hari ini. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjutlah tentang Banyak apa itu pengaruh-pengaruh asing yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam budaya Melayu sekarang. Jadi pengaruh-pengaruh ini diterima, antara pengaruh-pengaruh yang diterima lah sebenarnya dalam masyarakat Melayu ni, pengaruh Hindu, pengaruh daripada Islam, pengaruh Barat, termasuk dalam pengaruh asing. Dan juga dapat pengaruh lain seperti pengaruh daripada China. Jadi semua pengaruh ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat Melayu sekaligus mendapat menjejas nilai-nilai sejagat masyarakat Melayu lah. Contohnya dapat kita lihat budaya pengaruh daripada China yang masuk dalam zaman Melayu Melaka dulu, sampai lahirnya satu bangsa Baba Nyonya dari segi pemakaian, dari segi percakapan mereka kan. Jadi dah bercampur kat situ, kita dapat tengok masyarakat Cina dan juga masyarakat Melayu kat situ dah bercampur. Jadi budaya pun dalam masa sama, budaya pun bercampur lah, budaya Cina, budaya Melayu. Betul. Jadi setiap dan juga kita bincangkan tentang inilah masyarakat pribumi yang saya sebut tadi, saya nampak ramai dekat FGKTA ni. Setiap masyarakat pribumi ni juga dari zaman batu sehingga kini memiliki nilai dan peradaban yang tersendiri mengikut keunikan masing-masing. Maknanya setiap budaya-budaya yang ada kat Malaysia ni juga mempunyai keunikan yang tersendiri lah, bukan sahaja kaum Melayu je, kaum-kaum lain pun mempunyai juga identiti budaya masing-masing. Jadi setiap masyarakat ni mempercayai bahawa setiap cara dan kaedah yang dilakukan mempunyai ritual dan kepercayaan yang bergantung kepada anutan dan kepercayaan masing-masing. Jadi masyarakat pada zaman sekarang ni sudah berubah untuk memajukan diri mereka dan meninggalkan amalan-amalan yang menyebabkan mereka ketinggalan zaman. Ini juga kita boleh tengok nanti,
kita akan jelaskan, kita akan kupas lebih lanjut tentang apa pengaruh yang menyebabkan perubahan ni. Namun begitu, masih juga terdapat pengaruh-pengaruh luar yang masih menguasai kehidupan masyarakat Melayu sehingga kini. Jadi baiklah, itu saja penerangan daripada saya tentang budaya masyarakat Melayu. Jadi saya serahkan kembali kepada panel Puan Nazrah. Terima kasih Puan Nadia atas penerangan yang sangat jelas dan menyeluruh tadi tentang apa budaya masyarakat Melayu sebenarnya. Banyak kan dari skop-skop yang sangat luas. Jadi mengetahui bahawa sebenarnya pengaruh asing ni banyak membawa perubahan kepada pelbagai aspek yang seperti mana Puan katakan tadi, dari segi aspek adat istiadat, agama, kepercayaan dan banyak lagi lah. Jadi sidang hadirin sekalian, bagi mengupas lebih mendalam dan terperinci tentang topik kita pada hari ini, saya serahkan lagi kepada Puan Nadia untuk menerangkan lebih lanjut tentang pengaruh asing dalam budaya Melayu. Kita pecahkan kepada aspek kepercayaan terlebih dahulu. Okay, jadi baiklah, terima kasih kepada Puan Nazrah atas soalan yang diberikan. Okay, jadi berbalik kepada soalan yang diajukan, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebentar tadi tentang budaya masyarakat Melayu tu, jadi sekarang saya akan masuk pula kepada bagaimana pengaruh asing ni membawa kepada perubahan dalam budaya Melayu berdasarkan aspek kepercayaan. Jadi dasar kepercayaan bangsa Melayu ni meliputi beberapa fasa dari aspek dari sejak kewujudan orang Melayu lagi, yang meliputi kawasan Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan Kepulauan Nusantara. Jadi fasa kepercayaan awal orang Melayu ni dulu, mereka lebih percaya kepada animisma. Tahu pengaruh animisma? Yang lebih kepada roh. Lebih kepada roh, yang mempercayai tentang roh nenek moyang. Jadi animisma ni yang bersangkut paut dengan amalan-amalan kehidupan seharian masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Jadi menurut berdasarkan kajian saya, dapatan saya, menurut pandangan pekaji barat seperti Edward Taylor, animisma ni adalah bentuk kepercayaan masyarakat primitif yang memuja roh dan semangat yang mana demikian kerana kepercayaan ini timbul akibat pantalarang dalam masyarakat Melayu lah, supaya dapat melangsungkan hidup. Adanya peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi bagi mengelakkan diri daripada kecelakaan dan juga bala lah. Dan sebagai satu cara menghormati juga kuasa alam agar hidup mereka ni lebih makmur dan harmoni. Macam tu. Sebab zaman dahulu kan mereka tak lagi kepercayaan Tuhan. Jadi mereka bergantung pada alam sekitar. Nampak pokok, sembah pokok. Nampak matahari, sembah matahari. Ada lembu, sembah lembu. Lepas tu percaya kepada roh-roh yang gaib ni. Sebab mereka masih lagi tak ada kepercayaan Tuhan tu. Jadi pada zaman dahulu macam itulah masyarakat Melayu kita. Jadi maksud Puan Nadia, sekiranya dari segi aspek kepercayaan untuk masyarakat Melayu ni, sebelum pengaruh asing ni mereka percaya kepada animisma. Jadi pada zaman dahulu ni, kalau kita tengok balik, masyarakat Melayu ni turut mempercayai kewujudan roh ataupun makhluk halus, yang saya cakap tadi, yang mempunyai, sebab bagi mereka ni makhluk halus dan roh ni mempunyai tenaga yang kuat dan mampu mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi mereka percaya terhadap jiwa, roh dan semangat pada makhluk halus ni untuk menjadi asas kepada animisma. Jadi lahirlah pantalarang dan kepercayaan kepada ilmu-ilmu ataupun sihir tentang bomoh ni yang melibatkan pemujaan terhadap roh bagi memperolehi bantuan. Jadi mereka meminta pertolongan roh ni untuk apa-apa bantuan pada zaman dahulu ni, termasuklah bagi mengubati penyakit yang dihidapi oleh masyarakat pada zaman dahulu. Antara contoh yang dapat kita lihat, contoh pantalarang dalam masyarakat Melayu ni ialah, contohnya kita tengok larangan keluar dari rumah pada waktu senja. Kan ada orang dulu cakap sebelum maghrib balik. Maknanya senja tak boleh keluar dah, banyak setan yang cakap macam tu. Jadi sebab apa? Sebab bagi mereka kepercayaan orang dulu-dulu, orang tua-tua ni, mereka bimbang kalau keluar waktu senja ni akan disuruh hantu. Betul-betul, saya pernah dengar kan, pantalarang. Pernah dengar pantalarang kan. Jadi selain pada itu, kita juga pernah selalu dengar tentang pantalarang, larangan menegur sesuatu yang aneh atau ganjil dalam hutan.
untuk mengelak daripada disampuk hantu. Contohnya kalau kita masuk hutan, mak-mak, nenek-nenek jangan tegur cakap jangan celupa, jangan cakap bukan-bukan dalam hutan sebab pergi tempat orang kat hutan. Jadi orang dulu percaya yang ada kuasa, ada roh dekat situ yang kita kena hormat juga. Jangan ganggu. Kalau tak nanti kita kena sampuk ke situ. Jadi itulah, baiklah, tu je sikit sebanyak yang saya dapat kongsikan tentang kepercayaan budaya Melayu lah menurut apa yang saya dapat tentang budaya masyarakat Melayu pada zaman dahulu, tentang macam mana mereka menerima sebelum mereka menerima pengaruh asing tu. Jadi pada pandangan Puan pula, adakah terdapat pengaruh lain yang membawa pengaruh dalam budaya Melayu ni? Persilakan Puan Azra untuk memberi pandangan. Okey, terima kasih Puan Nadia. Baiklah, untuk bahagian saya pula, saya ada buat beberapa kajian dan sedikit pembacaan lah tentang kepercayaan masyarakat Melayu ni. Sebenarnya kalau kita nak tahu sebenarnya, selain daripada pengaruh animisme tu, selepas kepercayaan kepada animisme tu, kita sebenarnya dah masuk pengaruh Hindu. Kiranya dia ikut berperingkat lah. Maksudnya fasa pertama kepercayaan animisme, tapi untuk fasa yang kedua ni pengaruh Hindu mula meresap masuk. Macam tu. Jadi semenjak abad keempat lagi sebenarnya, kerajaan Hindu ni telah muncul di beberapa tempat di kawasan Nusantara, seperti di Kalimantan dan di Sumatera. Dan konsep kepercayaan Hinduisme dan Buddhism mula merebak di kalangan orang Melayu, masyarakat Melayu, ataupun mereka lebih terdedah pada golongan bangsawan sebenarnya, di Melayu dan Jawa. Jadi seperti mana yang saya cakap tadi lah, ini merupakan fasa kedua perubahan kebudayaan Melayu sebenarnya. Dan sebenarnya kedatangan kepercayaan Hindu ni, dia bukan datang terus pengaruh Hindu, bukan. Dia bercampur aduk dengan pengaruh animisme ni. Maksudnya orang Melayu ni sebenarnya dia mula menerima ada pengaruh lain, pengaruh Hindu. Dan mereka menerimalah sebagai kepercayaan baru mereka. Daripada mana datang pengaruh Hindu tu sebenarnya? Macam mana boleh mula-mula masuk pengaruh Hindu tu? Contoh daripada segi perniagaan ke, perdagangan? Daripada biasanya perdagangan asing lah datang ke tanah Melayu. Ya, betul. Mereka datang membawa pengaruh baru. Sambil-sambil berdagang, mereka sebarkan kepercayaan mereka juga. Macam tu. Jadi menurut Mokhtar 1979, beliau berpendapat bahawa masyarakat Melayu ni, kenapa mereka boleh terima pengaruh Hindu juga, pengaruh kepercayaan Hindu ni, kerana mereka sebenarnya melihat persamaan antara roh ataupun makhluk halus. Tadi Puan Nadia ada kata mereka percaya kan, tentang roh makhluk halus. Jadi mereka rasa ada persamaan antara perkara tersebut dengan dewa-dewa Hindu. Memandangkan kedua-dua entiti ni dia bersifat gaib, dan mempunyai kuasa sakti lah. Bagi mereka ada kuasa sakti dan mampu menjema dalam pelbagai bentuk. Mungkin bagi mereka, fahaman mereka, bentuk-bentuk yang dijema, wujud tu, contoh dia macam pokok, batu, bukit, pantai, sungai dan banyak lagi. Mereka menganggap benda tu, mereka menganggap kuasa gaib tu menjelma sebagai objek-objek tadi. Jadi okey, saya bagi satu contoh kan. Contoh dia, masyarakat Melayu ni menyeru dewa-dewa Hindu contohnya seperti Siva ataupun Betara Guru, Kala, Sri Rama, Laksamana dan Krishna. Mereka menyeru dewa-dewa itu untuk tujuan diagnosis penyakit ataupun ubat penyakit, rawatan ataupun mengelakkan kemudaratan, terutamanya pada zaman sebelum Islam ni. Jadi dan ada juga, saya pernah terbaca daripada kajian Nodeng 2010, biasanya ritual-ritual keagamaan yang dijalankan tu dibanyak menggunakan jampi mentera. Lepas ada pengaruh Hindu ni, mereka mula belajar tentang jampi dan mentera. Dewa ni lah. Betul. Sebagai untuk memuja dewa-dewa yang menjelma dalam bentuk objek-objek yang saya beritahu tadi, yang pokok, batu tadi kan.
Jadi jampi yang mentera yang digunakan tu banyak mempunyai unsur ketuhanan Hindu dengan memasukkan perkataan Om. Perkataan Om. Om tu dia membawa maksud sebagai dewa yang dipercayai mempunyai kuasa sakti ataupun kuasa gaib Memang kuat lah. Jadi Om. masyarakat Melayu ni digunakan jampi itu sebab mereka percaya dengan ada mentera ni mereka boleh merawat penyakit. Macam tu. Selain daripada kegiatan ritual keagamaan yang memperlihatkan banyak pengaruh agama Hindu sebenarnya, masyarakat Melayu ni juga dipengaruhi dengan konsep Deva Raja yang membesarkan raja-raja sebagai penjelmaan dewa-dewa. Kepercayaan ini dia memberi keyakinan kepada masyarakat Melayu tentang wujudnya daulat ataupun ketulahan. Ketulahan ni maksudnya sesuatu perkara yang menimpa mereka kalau mereka melanggar sesuatu bala ya betul. Yang sering dikaitkan dengan raja-raja Melayu sebenarnya. Sebab tu mereka percaya dengan pengaruh Hindu tu. Jadi ketulahan ni dikatakan akan menimpa rakyat kalau mereka mencabar kuasa ataupun daulat raja-raja Melayu. Macam tu. Dan salah satu ketulahan yang berlaku ataupun bala yang menimpa, contoh dia dulu macam ada ura-ura tentang timbulnya penyakit seperti penyakit kedal ataupun penyakit kulit yang tidak dapat dirawat. Macam itulah ada pandangan kepercayaan mereka sewaktu itu. Apa bala yang akan datang, mungkin mereka akan rasa macam bala yang datang tu dari segi penyakit. Jadi mereka jadi takut kan untuk melanggar perintah daripada raja-raja Melayu ni. Okey, tapi namun dalam waktu abad ke-7 pengaruh agama Islam ni mula tersebar, mula menyerap masuk dalam budaya Melayu ni. Dan sedikit sebanyak telah menghakis kepercayaan Hindu ni. Sebab kita tahu kepercayaan Hindu ni banyak menyimpang sebenarnya dengan kepercayaan agama Islam. Macam mereka terlalu bergantung kepada roh. Tapi sebenarnya kita sebagai Islam, kita bergantung kepada Tuhan kita, iaitu Allah yang Maha Esa. Jadi sebab itulah dengan kewujudan Islam ni banyak perubahan juga berlaku dalam budaya Melayu lah. Ya, contohnya macam itulah Tuhan yang kita kena percaya kepada Tuhan kita, iaitu Allah. Dan percaya yang adanya kewujudan Nabi-Nabi, Rasul, malaikat dan kitab-kitab suci macam kitab-kitab Al-Quran. Okey, dengan ada kedatangan pengaruh Islam juga, kita secara tak langsung telah meningkatkan iman mereka lah. Contohnya dengan mengajar mereka tentang amal ibadat seperti solat, baca Al-Quran, keluarkan zakat, tunaikan rukun-rukun haji, puasa. Dari bila ada pengaruh Islam ni, banyak lagi benda yang mereka lebih belajar dan lebih menepatilah dengan agama Islam kita dan tidak menyimpang dengan perkara-perkara yang tak elok. Okey, jadi contoh dia, masyarakat Melayu pun lepas dah ada pengaruh Islam, mereka sudah belajar kan apa itu Islam, dan banyak sebenarnya mereka merayakan hari-hari yang penting seperti hari raya Korban, Maulidul Rasul, Nuzul Al-Quran dan banyak lagi hari raya puasa. Jadi sepanjang pengaruh Islam tu datang, mereka sebenarnya dah mempelajari tentang apa itu Al-Quran, ilmu tafsir daripada ulama-ulama yang datang berdakwah di negara tanah Melayu kita ni. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, kita dah tahu kan pengaruh asing yang datang dalam budaya Melayu ni, dia datang secara berperingkat. Mula mereka sebelum kedatangan pengaruh asing ni yang macam Melayu ni percaya tentang kepercayaan animisme. Jadi lepas tu datang pengaruh Hindu. Lepas tu dalam pengaruh Hindu tu datang pula pengaruh Islam dalam tu. Jadi berlaku banyak perubahan disebabkan pengaruh-pengaruh tu. Betul. Dan bagi saya, lepas datang pengaruh Islam tu, banyak benda positif sebenarnya mereka belajar. Okey, jadi hadirin yang dikasihi sekalian, kita dah bincang tentang aspek kepercayaan. Jadi eloklah kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Yang mana soalan dia,
Boleh tolong Puan tolong jelaskan tentang apa pengaruh lain selain daripada aspek kepercayaan, apa yang mempengaruhi budaya Melayu ni selain kepercayaan tu? Ada tak dari segi ada istiadat ke? Boleh Puan tolong. Terima kasih Puan Nazra atas soalan yang diberikan. Jadi pada pandangan saya, selain daripada aspek kepercayaan, saya berpendapat bahawa terdapat juga aspek lain seperti aspek adat istiadat dalam budaya Melayu yang juga telah menerima budaya asing lah dalam adat Melayu itu sendiri. Jadi hal ini dapat kita lihat daripada pengaruh budaya Hindu, contohnya dalam aktiviti sosial masyarakat Melayu seperti perkahwinan. Jadi kita tengok dari segi adat perkahwinan Melayu tu sebelum menerima pengaruh asing dan juga selepas menerima pengaruh asing tu macam mana. Jadi pada zaman dahulu, sewaktu agama Hindu ni telah membawa pengaruh dalam tanah Melayu, kita berlakunya banyak perubahan adat masyarakat Melayu dan yang dipengaruhi oleh budaya India lah, sebab kebanyakannya kita tahu pengaruh Hindu ni orang daripada India kan. Jadi banyak berlaku perubahan dan kita banyak terikut dengan budaya India dalam perkahwinan budaya Melayu. Jadi dalam konteks perkahwinan ni, budaya Melayu ni hanya menekankan pelaksanaan yang ringkas, iaitu pada akad nikah yang dilakukan oleh pasangan pengantin. Kalau dulu sebelum menerima pengaruh Hindu ni, budaya Melayu dia fokus dekat akad nikah je. Tapi disebabkan selepas menerima pengaruh daripada pengaruh luar ni, iaitu pengaruh Hindu ni, pelbagai adat yang telah ditambah dalam kita punya adat perkahwinan. Contohnya seperti berinai dan persandingan. Inai dengan bersanding tu sebenarnya daripada pengaruh Hindu sebenarnya. Jadi contohnya kita dapat tengok adat berinai ni merupakan pelengkap kepada upacara perkahwinan dalam kalangan masyarakat Melayu. Dan adat ini digelar berinai di Pelamin. Kan biasa kita tengok sebelum majlis perkahwinan dilangsungkan, malam tu biasanya pengantin akan buat hari berinai, macam berinai, malam berinai, pasangan bakal Sama-sama pengantin rakan rakan kan. Saudara Jadi adat berinai ni dalam Pelamin ni dilakukan dalam 3 peringkat. Pada kali pertama dinamakan berinai curi, pada kali kedua dinamakan berinai kecil, dan pada kali ketiga dinamakan berinai besar. Dan dalam kebanyakan negeri biasanya adat berinai di Pelamin ini dijalankan pada malam hari. Jadi upacara berinai ni akan dijalankan sebelum upacara akad nikah dan bersanding dalam majlis tersebut. Jadi pengantin perempuan itu akan dipakaikan dengan pakaian pengantin, lalu dibawa duduk di atas pelamin yang terletak di ruang tamu. Itulah contoh macam proses macam mana adat berinai tu. Jadi bagi upacara berinai curi dan berinai kecil, yang pertama dan yang kedua tu, hanya pengantin perempuan sahaja yang akan duduk di atas pelamin. Tapi untuk berinai besar, pengantin lelaki pun akan bersama-sama duduk atas pelamin tu. Tapi biasanya kalau budaya Melayu ni dia akan buat sekali je rasanya. Sekali je. Sama ada pengantin lelaki turut serta ataupun pengantin perempuan saja yang akan berinai pada malam itu. Jadi setelah selesai pengantin perempuan berinai ni di atas pelamin tu, pengantin perempuan ni akan dibawa masuk ke dalam bilik, dan pengantin lelaki pula akan diinai di atas pelamin. Ni kalau ikut betul-betul macam mana pengaruh Hindu tu membawa inai, adat berinai ni dalam budaya Melayu. Awalnya macam tu lah. Jadi sekarang dah makin longgar. Berinai tu menjadi budaya Melayu dah ini. Dah jadi kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan. Sampai kini sebenarnya kalau kita tanya generasi sekarang pun mungkin ada yang tak tahu sebenarnya berinai tu daripada pengaruh Hindu. Bukan pengaruh. Mereka rasa itu adalah budaya Melayu, tapi sebenarnya itu adalah pengaruh Hindu. Okey. Jadi sidang hadirin yang dikasihi sekalian, selain daripada berinai, budaya Melayu ni juga telah dipengaruhi oleh budaya India, iaitu persandingan. Selain daripada inai, persandingan pun daripada pengaruh Hindu lah. Jadi persandingan dalam masyarakat Melayu ni dapat ditakrifkan sebagai suatu perlakuan yang menempatkan pasangan suami isteri yang telah diijab kabul di atas pelamin yang dihias indah dengan mengenakan pakaian kemas, cantik, berhias, bersandingkan. Jadi wajah berseri waktu hari kahwinan tu.
Jadi tujuan diadakan adat persandingan ni adalah untuk memperlihatkan pasangan pengantin ni uh, kepada masyarakat setempat lah, untuk Kira memberi macam tahu, heboh kan? untuk menghebahkan Hebah. perkahwinan yang dilangsungkan. Banyak orang tahu, oh anak ni dah kahwin, macam tu. Banyak orang dah tahu, dapat sebarkan benda baik kahwin kan. Jadi dilakukan adat persandingan ni lah. Jadi selain daripada bersanding, dalam bersanding lah, bersanding ni sebenarnya merupakan kemuncak dalam adat perkahwinan. Pengantin ni contohnya dalam bersanding ni biasanya pengantin akan diandam oleh mak andam dengan menggunakan adunan barangan seperti sepinggan beras. Ni betul-betul yang kita tengok pada zaman dahulu punya macam mana bersanding ni. Waktu bersanding ni pengantin akan diandam dengan mak andam menggunakan adunan sepinggan beras, sebiji kelapa, minyak wangi, limau purut, bekas bara dan beberapa helai daun sirih. Tapi sekarang dah berbeza lah kan? Dah berbeza, tapi moden. tapi bersanding tu masih ada dalam adat perkahwinan kita. Tapi mungkin dah tak guna lah sekarang, tak guna dah. Mak andam tak ada mana dah sekarang. Dia sekarang dah lebih kepada pada makeup artis. Dan banyak majlis pun, kalau dulu merewang, sekarang dah tak merewang sangat. Sekarang banyak guna catering. Dia banyak dah dimodernkan. Dimodernkan. Okay. Jadi kalau ikut sama dulu ni, waktu pengantin disandingkan ni, upacara menepung tawar disempurnakan oleh keluarga pengantin perempuan dan pengantin lelaki kan datang. Itu masih ada. Itu masih ada kan? Ada. Tapi ada juga, dia masih ada lah, banyaknya masih ada kan. Tapi dah makin bukan berkurang. Kalau dulu, beras kunyit dan bunga rampai ni juga merupakan antara bahan yang digunakan dalam menjalankan ritual adat tepung tawar atau merenjis. Tepung tawar renjis tu bukan renjis saja je, dia letak juga beras kunyit dan bunga rampai dalam tu. Waktu bersanding tu. Jadi beras kunyit dan dalam adat Macam ada dalam lagu kan, renjis dipilih. Pandai Wan, betul suka. Menarik. Okay, jadi beras kunyit ni dalam adat persandingan masyarakat Melayu ni membawa simbol kekayaan. Sebab bagi masyarakat dulu, simbol warna kuning. Kan kunyit warna kuning kan? Maksudnya warna kuning ni melambangkan kekayaan sebab warna emas. Manakala bunga rampai membawa simbol keharmonian dan kemakmuran kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan sebagai suami isteri lah. Maknanya untuk memulakan hidup baru lah orang cakap bila kahwin tu, supaya mereka hidup aman harmoni, tak bergaduh sehingga ke anak cucu, Sehingga ke jannah, ke syurga lah insyaAllah. Jadi demikianlah adat perkahwinan budaya Melayu selepas menerima pengaruh Hindu. Jadi jika kita dalami lagi tentang adat perkahwinan ini, sebenarnya lebih banyak lagi perkara yang telah dipengaruhi oleh budaya pengaruh Hindu ni lah kan. Tapi dia banyak pada perkahwinan ni kan. Banyak perkahwinan. Ini saya fokuskan kepada perkahwinan sajalah. Dia dapat tengok pengaruh yang dibawa berinai dan persandingan. Tapi sebenarnya banyak lagi benda lain Selain yang perkahwinan. selain daripada benda tu. Jadi sajalah yang saya dapat kongsikan pada Azrah. Okey. Terima kasih Puan Nadia atas penerangan yang begitu jelas dan padat tadi. Kita beritahu kan bahawa pengaruh Hindu ni banyak sebenarnya yang mempengaruhi. Sampai sekarang masih ada lagi pengaruh Hindu ni dalam adat istiadat kita. Lebih-lebih lagi kepada aspek kahwin tadi kan. Okey. Jadi Aspek adat. aspek adat. Tapi pecah pada kahwin kan. Tapi dan kita boleh dapat tahulah sebenarnya pengaruh Hindu ni sangat banyak mempengaruhi budaya Melayu. Dan sangat banyak lagi lah makin berkembang sebenarnya. Dan tapi saya nak tambah sedikit lah. Selain daripada pengaruh Hindu ni, sebenarnya ada lagi pengaruh lain yang mempengaruhi budaya Melayu. Lebih-lebih lagi pada zaman moden sekarang. Zaman moden sekarang dia banyak mempengaruhi pengaruh baik budaya barat. Maknanya bukan saja pengaruh Hindu, pengaruh Islam. Bukan. Malah pengaruh Barat juga Barat, masuk dalam budaya Melayu. Lebih pada terdedah pada generasi yang sekarang lah, generasi muda yang sekarang ni. Pengaruh Barat ni dia muncul selepas tanah Melayu dijajah sebenarnya. Jadi kebudayaan Barat ni Lama dalam sebenarnya. sebenarnya dah lama tapi sekarang makin banyak. Dan kebudayaan Barat ni dibawa masuk oleh penjajah Barat.
penjajah tanah Melayu kita, iaitu British dan Belanda. Pada itu nilai-nilai barat ni sebenarnya dah mula tersebar dalam diri masyarakat Melayu. Contoh dia, contoh yang kita boleh tengok sekarang, dari segi pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, hiburan yang melampaui batasan agama kita, dan sehingganya berlakunya aktiviti yang negatif, macam generasi muda yang pergi kelab malam, yang minum arak, Pergaulan bebas. pergaulan bebas, dan berlakulah sehingga menyebabkan benda-benda yang tak elok. Bazir duit ke untuk arak, berlakunya anak luar nikah. Dari situ kita nampak negatifnya pengaruh Sumbang dan haram semua. sumbang haram. Perkara-perkara yang negatif ni sudah tentu menimbulkan imej yang menjatuhkan maruah agama kita sebagai orang Islam. Dia sangat memburukkan imej kita lah sebagai masyarakat Melayu yang beragama Islam ni. Dan tapi masih diamalkan oleh masyarakat Melayu sebenarnya. Sangat kecewa Ya, untuk betul. generasi sekarang. Dan pengaruh barat ni juga kita boleh lihat, itu dari segi sikap adat kan sekarang. Tapi kalau untuk seperti perayaan, kita boleh lihat dari segi perayaan sambutan hari jadi. Yang mana kita tahu kan, bila kita sambut hari jadi, mesti akan ada kek dan lilin. Jadi lilin tu akan dibakar mengikut bilangan umur biasanya kan. Dan mereka akan tiup, bukan mereka lah, individu yang diraikan tu akan tiup lilin yang terbakar tu kan. Oh, maknanya daripada pengaruh barat lah ni. budaya Sebenarnya ni. itu adalah pengaruh budaya barat. Kalau ikutkan, kalau kita Islam, kita tak perlu pun sebenarnya. Tapi sekarang masih normalisasikan. Tapi sebenarnya kalau untuk budaya masyarakat Melayu, sebenarnya lebih elok kita sambut dengan doa, majlis syukuran. memberi kesyukuran supaya kita dapat keberkatan daripada Allah SWT lah. Jadi pandangan saya, masyarakat Melayu ni sebenarnya tidak seharusnya mendedahkan anak-anak mereka kepada dengan budaya parti, pesta ni, budaya buat barat ni. Kerana dia akan merosakkan jati diri anak-anak Melayu kita ni. Dan biasanya masyarakat Melayu ni tak dapat kawal. Jadi kitalah yang bertanggungjawab. Kitalah yang Memegang generasi yang lama yang belajar tentang agama Islam ni, kita kena kawal benda tu, pengaruh barat tu, supaya kita kena halang sebenarnya. Kita ambil yang positif je, bukan dari segi negatif. Jadi itu sahajalah perkongsian daripada saya. Saya serahkan kepada Puan Nadia untuk menutup forum kita pada hari ini. Puan, dah nak habis dah forum kita. Betul. Banyak yang kita Banyak kongsikan. input yang telah kami kongsikan. Kami bincangkan pada malam ini. Jadi baiklah. Hadirin yang dikasihi sekalian, hasil perbincangan kita tadi mengenai topik kita, budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Jadi saya dapat simpulkan bahawa terdapat pelbagai pengaruh yang telah wujud dalam budaya masyarakat Melayu lah. Dan pengaruh itu datangnya mengikut peredaran zaman. Maknanya daripada zaman dulu, sekarang. Dan juga akan datang, kita tak tahu lagi pengaruh apa lagi yang akan masuk dalam budaya Melayu ni. Dan akan berubah lagi budaya Melayu kita. Jadi, dan juga faktor-faktor semasa yang berlaku di persekitaran kita. Jadi, pengaruh-pengaruh tersebut ni dapat dilihat dari segi yang telah kita bincangkan tadi, kepercayaan, adat istiadat seperti majlis perkahwinan, hiburan dan sebagainya. Jadi pengaruh budaya asing dalam masyarakat Melayu ni masih begitu banyak sebenarnya yang kita tak bincangkan. Itu dari segi pakaian, makanan, sebenarnya banyak lagi. Banyak barang-barang, tapi kita bincang, kita kongsi sedikit je lah kan. Sebab kita pun dah di hujung waktu. Jadi sikap keterbukaan masyarakat kita, masyarakat Melayu ni tentang pengaruh ni, lagi-lagi kita dalam arus kemodenan ni lah, dan agenda pembangunan negara kan, dalam membangunkan negara ni banyak berlaku akulturasi budaya, maknanya pengaruh-pengaruh perubahan budaya. Jadi pengaruh yang baik ni wajar kita terima dalam budaya kita ambil yang positif. Macam Puan Nazrah kata tadi. Betul. Namun begitu,
kita juga perlu melakukan pemantauan terhadap kemasukan budaya asing ni, biar kita tapis, tak terus meresap ke dalam budaya Melayu ni sewenang-wenangnya. Maknanya tak semua budaya Kita ambil. budaya asing ni kita boleh ambil masuk dalam budaya Melayu. Ada juga yang kita tapis, kita tak boleh masukkan sebab budaya Melayu ni ada identiti tersendiri. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya masukkan ikut suka hati budaya asing mana. Seeloknya kita berteraskan, berpandukan dengan agama kita, agama Islam. Jadi sebagai contohnya hiburan dan fashion yang dibenarkan masuk daripada luar ni tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya black metal, punk, Betul, gotik. betul. Ni daripada pengaruh barat ni. Dan sebagainya dalam kalangan remaja Melayu kita pada hari ni kita dapat tengok. Di budaya negatif ni sekiranya tidak dibendung mampu menjadi punca kepada kehancuran negara kita. Ini nampaknya forum kita sudah berada di hujung waktu, Puan Nazrah. Diharapkan agar hadirin sekalian dapat mengambil input-input yang baik yang telah kami kongsikan bersama sebentar tadi. Jadi sebelum mengakhiri sesi perbincangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel, saya dan Puan Nazrah, dan hadirin yang hadir pada forum ini dan sampai ke hujung waktu ni. Jadi saya sudahi forum ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semua.